Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Tajdhib Atraful Hadith jilid yang pertama. Kita sampai pada muka surat 23, hadis yang 1, 2, 3, hadis yang kedua daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah wa hadara al-'isha fabda'u bil 'asha. Rawahu asy-syaikhan. Telah berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memberi ketahui oleh tukang bank, yakni iqamah, bahawasanya solat Isyak sudah hendak didirikan berjemaah, walhal makanan telah hadir di hadapan kamu, hendaklah kamu makan terlebih dahulu, kemudian barulah solat. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqala musannif, kata pengarang, jangan kita berkhawatir di dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah wa hadara al-'isha fabda'u bil 'asha. Apabila telah diketahui oleh tukang bank, memberi ketahui oleh tukang bank, yakni apabila Bilal melaungkan iqamah untuk didirikan salat Isyak, wa hadaral Isya, bahawasanya salat Isyak sudah nak didirikan, fabda'u bil 'asha, maka tak kala itu makanan telah pun hadir, hendaklah makan terlebih dahulu. Inilah hadis yang merujuk kepada kita bahawa apabila makanan telah pun dihidang, sedangkan kita nak solat, maka seafdalnya antara dua, mana nak didahulukan, makan dulu ke ataupun nak sembahyang dulu. Maka kata hadis, menurut hadis ini, Nabi suruh kita makan terlebih dahulu. Maksud daripada hadis ini, kata pengarang, supaya kita ni tak berkhawatir, supaya kita ni tak rasa gelisah, tak rasa risau bila mana makanan sedang dihidangkan, sedangkan tumpuan kita tidak tertumpu pada salat, hanya tertumpu pada makanan. Maka pada waktu itu kita makanlah. Maksudnya afdal kita makan dahulu sebelum kita nak mendirikan salat. Kerana bila kita salat takut teringat nak makan tu. Sebab tu hukumnya bukanlah sampai menyebabkan ianya batal, tidak. Tetapi ianya menghilangkan fokus, dan sebahagian para ulama fiqh menghukumnya sebagai makruh. Makruh perbuatan iaitu mengingati makan. Dalam kitab Idaman Penuntut ada. Bila kita duduk sembahyang, duduk teringat makan. Sebab tu kita makanlah, makan jamah lah, supaya kita fokus bila mana kita nak salat. Bila kita salat tu, mana kita salat tu secara fokus lah. Kita lebih tumpukan kepada sembahyang. Ibu dan ayah yang saya hormati, kadar mana yang kita perlu ambil untuk menghilangkan kelaparan tu, sedangkan salat nak didirikan? Sekadar kita makan untuk menghilangkan kita punya keinginan. Bila kita dah makan sikit, dah jamah sikit, hilang keinginan, itu sudah mencukupi. Maksudnya, selagi mana kita teringin, selagi tu kita kena makan, sehinggalah keinginan itu hilang. Bila keinginan tu hilang, maka pada waktu itu barulah kita tinggalkan. Kerana itulah diajar kepada kita, bila kita makan, ambillah dengan kuantiti yang sedikit. Kita ambil kuantiti yang sedikit,
kemudian barulah rasa nak tambah, kita tambah lagi. Kalau rasa cukup, cukup. Selalunya kalau makan buffet ni, kalau makan buffet lah, ada setengah tu dah ambil penuh satu pinggan. Penuh satu pinggan sampai tak nampak nasi, penuh dengan lauk saja. Pasal apa? Pasal dia segan nak pergi ambil balik. Sebab tu dia ambil siap-siap penuh satu pinggan dia. Jadi ambillah dengan kuantiti sedikit. Lepas kita rasa habis, hilang keinginan tu, ataupun rasa lagi dah ambil sikit, teringin lagi, barulah kita tambah. Kalau tak teringin dah, dengan sikit tu dah hilang keinginan, barulah kita berhenti. Dan pada waktu itu barulah kita salat. Dia bukanlah berarti nak mengetepikan salat, tidak. Kita tahu salat itu adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Dan salat yang terbaik adalah as-salatu fi awali waqtiha, iaitu salat pada waktunya, pada awal waktu. Itu adalah salat yang terbaik. Kita salat pada awal waktu. Cuma di sini berlaku dua keadaan, dua waqi'iyah, dua situasi, mauqi', minta maaf. Dua mauqi'ain Arab kata. Mauqi'ain ni maksudnya dua situasi, iaitu nak sembahyang, dalam masa yang sama makan dihidang. Kalau cerita makan tak terhidang, lain. Contohlah, kita tak ada kat masjid ni, tak ada makan, tak jadi masalah, kita utamakan solat. Tapi sekiranya kalau makan itu terhidang, kalau kita tak teringat kepada makanan, tak jadi masalah. Memang kena makan dulu. Tidak makruh, tapi kita kata tak teringin nak makan. Tak teringin nak makan, tak jadi masalah sembahyang. Tapi kalau teringin nak makan, makan dulu, lepas tu baru sembahyang. Dia kaedah dia lagu tu. Bukan semestinya bila makanan dah terhidang, kita kena makan dulu. Tak semestinya. Maksudnya makanan dah terhidang, keinginan kita. Kita teringin nak makan pada waktu itu. Kalau tak teringin, tak jadi masalah. Kita solat kerana kita boleh fokus pada solat, kerana kita tak ada keinginan nak makan. Tapi kalau kita makanan tengah terhidang, tiba-tiba keinginan nak makan itu ada, maka makanlah, kemudian barulah dirikan salat. Itu dua keadaan. Cumanya sekarang ni tak adalah keadaan begini. Keadaan ini wujud bila mana ada majlis, ada suatu majlis, ataupun kita berada di rumah, ataupun dalam bulan puasa. Kalau hari macam ni tak ada, kecuali kita makan kat rumah je. Dia ada kalau majlis. Contoh majlis, ada kita buat malam ni ada satu majlis, makanan tengah ada. Kalau kita semua tak teringin nak makan tu, tak jadi masalah, kita boleh fokus dalam solat. Tapi ada daripada kalangan kita teringin nak makan, dia pergi makan dulu, lepas tu dia solat. Tak boleh marah dia lah, ni pasal apa orang tak sembahyang ni? Bukan dia tak mau sembahyang, dia nak sembahyang, tapi dia teringin nak makan dulu. Ada yang teringin makan tapi tak sembahyang, pun ada juga. Lepas habis makan dia belah, bagus punya kan? Tu pun ada. Itu cerita dah. Maksudnya keinginan tu datang daripada kita, supaya bila kita salat, kita tak rasa kita boleh fokus, khusyuk tu boleh hadir, dan kita tak teringat kepada makan. Inilah antara hukum-hukum makruh, bila mana kita teringatkan sesuatu yang boleh menghilangkan kekhusyukan kita. Lepas tu Nabi suruh, bila mana makanan dah terhidang, hadis ini dia spesifik pada salat Isyak. Kerana amalan orang Arab dahulu, mereka makan selepas salat Isyak, ataupun mereka makan malam tu dipanggil sebagai yatanawalul asya, Arab kata.
Yatanawalul asya' ni maksudnya makan malam. Tak, yatanawalul futur, sarapan pagi. Tak, yatanawalul zahra, makan tengah hari. Kalau yatanawalul asya', makan pada waktu malam. Betul disebut asya', maksudnya makan di waktu malam. Kerana orang Arab ni kebiasaan mereka adalah makan pada waktu malam. Tapi kita tak. Kita ada setengah makan awal. 6 petang dia dah makan. Kerana itu adalah waktu yang terbaik. Kalau jumpa doktor pun, doktor suruh sarankan kita makan pada waktu petang. Malam tu kita kurangkan. Pukul 6 tu kita dah makan berat. Malam tu kalau boleh kita elak untuk makan. Ini untuk kesihatan. Ada orang yang dia makan pagi, tengah hari tak makan, malam pula dia makan. Macam tu pula. Ada orang yang tak makan pagi, tak makan tengah hari, malam yang dia makan. Maksudnya apa? Dia puasa lah tu. Kan? Dah tak makan pagi, tak makan tengah hari, baik niat puasa. Ada orang begitu. Jadi maksudnya ikut keadaan kita. Kita rasa boleh nak makan lagi, selepas waktu malam kita rasa nak makan. Itu maksudnya terpulang pada keinginan dan kita punya pengaturan makanan kita, cara makan kita. Cumanya dalam hadis ini perlu diutamakan mana yang diutamakan. Inilah maksud daripada hadis ini. Hadis yang seterusnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Sadaqa Rasulul Karim, ruwah al-Imam Tirmizi. Telah berkatanya Nabi SAW, apabila makan seorang kamu, hendaklah ia sebut akan nama Allah Ta'ala, yakni Bismillah. Kalau terlupa dari mulanya, hendaklah baca Bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, apabila makan seorang kamu, hendaklah ia sebut akan nama Allah Ta'ala. Ini antara sunnah yang diajar oleh baginda Nabi, dan inilah dalilnya. Inilah hadis yang menyuruh kepada kita bahawa bila kita nak makan, Samillah, bacalah nama Allah. Sekurang-kurangnya kita baca Bismillah. Itu sekurang-kurangnya. Yang kita duk baca doa makan tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian kita tambah lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita tambah lagi. Itu adalah lebih baiklah tu. Tapi yang paling utamanya Bismillah. Bismillah tu sekurang-kurangnya. Kalau kita tambah lagi tu lagi baik lah. Sebenarnya ada doa lain lagi bila doa nak makan ni, tapi saya tak hafal. Ada doa yang betul maksud yang datang daripada hadis Nabi berkenaan dengan doa makan. Yang kita baca tu sebenarnya bukan, tapi kita sebut sebagai doa makan. Sebenarnya doa itu bukan doa makan, dia ada doa lain. Cuma saya tak hafal. Dia doa makannya lain. Cuma tak jadi masalah kita baca doa tersebut dan jadikan dia sebagai doa makan kita. Kalau kita tambah lagi dengan bacaan-bacaan doa lagi, tak jadi masalah lah. Yang pentingnya Bismillah. Hak tu yang wajib. Bila kita nak makan bukan wajib, maksudnya itu semestinya yang ada bila mana kita nak makan. Nabi kata bila kita makan, bacalah nama Allah. Ambillah dengan tangan kanan dan ambillah yang ada di sekeliling. Maksudnya yang paling hampir. Maknanya ada yang di hadapan kita, itulah yang paling hampir, itulah yang diutamakan. Jika depan kita tu, contohlah, depan kita tu sambal
sambal belacan. Takkan ambil sambal belacan tu dulu. Tak? Tengok di sebelah kanan dia apa. Tengok sebelah kanannya ulam. Ambil ulam, cicah sambal. Cicah sambal, buh nasi, lepas sunnah. Tak? Contohlah ulam. Kita tak makan ulam. Tengok belah atas lagi. Tak? Maksudnya begitulah. Ambil yang hampir dulu. Tak? Kemudian, kalaulah depan kita tu semua benda hak tak makan, barulah kita minta izin daripada orang yang di hadapan untuk suar. Untuk suar yang kita nak tu. Tak? Kerana kata guru kami, tak nampak, orang kata tak nampak manis lah. Tak? Kalau kita gagau terus, benda tu duduk jauh, kita gagau lagu tu. Tak? Terus ambil, nampak tak manis. Tak? Bukan kata tak boleh, tak jadi masalah, tapi tak manis. Tak? Maksudnya minta orang hadapan kita tu yang dekat dengan dia mai hulak kat kita. Tak? Minta ayam tu sikit boleh. Dia pun hulak lah kat kita ambil Tak? Bukan nak suruh gagau terus. Tak? Kadang kita segan. Tak? Tapi nak segan. Tak? Apa salahnya kalau kita mulakan perbualan? Tak? Boleh tak nak ayam tu kata? Mulakan sebagai perbualan. Mungkin kita tak kenal dia, tapi itu sebagai permulaan untuk kita berbuat. Nak makan satu meja, kemudian kita tak kenal. Itulah antara permulaannya. Macam itulah maksudnya. Baik. Jadi Nabi kata, bila nak makan tu, bacalah bismillah. Fa in nasiya an yadhkura smallahi fi awwalihi. Kalau terlupa dari mulanya, kalau lupa, lapar sangat, tak dan nak baca bismillah, jumpa makan sak terus masuk mulut. Bismillah mana lupa. Dah makan baru teringat, tak baca bismillah. Maka Nabi ajar pada kita baca bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Yang kita duk baca tu lah. Tak, bila kita terlupa kan, bila kita terlupa baca bismillah, itulah yang kita baca. Ni kalau katalah kita makan tak dan baca bismillah pun dah lapar sangat. Tak, bismillah pun dah tak teringat nak baca dah, terus makan. Tak, tengah nak makan tu baru teringat, kata tak baca lagi bismillah. Maka bacalah bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Yang kita duk baca tu, supaya bila kita dah makan tu, kita teringat lagi masih sunnah yang kita nak buat. Baik. Soal kita baca bismillah, iblis, syaitan makan sekali, wallahu alam. Kalau ditanya pada saya tak tahu. Mungkin kalau tok guru kita dulu ajak, bila tak makan, bukan tok guru maksudnya, kalau kita di sekolah dulu, guru-guru kita ajak, kalau kita makan tak baca bismillah, iblis syaitan makan sekali. Itu yang guru-guru kita ajak dululah. Tapi wallahu a'lam lah. Cumanya kita pegang bahawa baca bismillah itu adalah sunnah. Dan kalau kita terlupa, bacalah bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Baik. Hadis yang seterusnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi." Sadaqa Rasulul Karim, riwayah Al-Hasan ibn Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila makan seorang kamu, mahulah dengan tangannya yang sebelah kanan. Begitu juga minum dan juga mengambil atau memberi. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ibn Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila makan seorang kamu, masih lagi menceritakan tentang adab makan lagi. Tadi cerita tentang adab makan, bila nak makan baca bismillah. Kalau lupa, bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Ini pun cerita adab makan lagi.
Kata Nabi, apabila makan seorang kamu, mahulah dengan tangannya yang sebelah kanan. Begitu juga minum dan juga mengambil ataupun memberi. Ada. Apa-apa keadaan sekalipun, bila kita nak makan, makanlah dengan menggunakan tangan kanan kita. Ini sunnah yang semua kita sedia maklum. Tak, makan dengan tangan kanan. Cumanya hari ni kita diajar makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Jadi tak jadi masalah kalau kita pegang pisau belah kanan, pegang garpu di sebelah kiri, kita tenyeh daging tu, kita tenyeh daging, lepas habis kita tenyeh tu, tukarlah garpu di sebelah kanan. Tak, cuma kena buat banyak kerja lah. Tak, sebab tu kalau nak makan steak ke, makan chicken chop ke, lamb chop ke, kita kerak siap-siap. Kerak dulu, kerak dah jadi sikit, dah kita dah cari dah, ambil tangan kanan garpu tadi ni, kita cucuk, makan lah. Tak, biar orang tengok pelik tak apa. Yang pentingnya kerana kita ni orang Islam, nak kena makan dengan tangan kanan. Bukan makan tangan kiri tu haram, hukumnya tidak, hukumnya makruh. Dan perbuatan tu tak dianjur oleh baginda Nabi SAW. Nabi tak suruh untuk kita makan di sebelah tangan kiri. Semuanya kita nak mula di sebelah kanan. Makan dengan tangan kanan, minum dengan pegang dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Bagi makan dekat orang pun dengan tangan kanan, terima makanan daripada orang pun daripada sebelah kanan juga. Nah, inilah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, bagi contoh, tangan kanan kadang kita berlemoy. Nah, orang depan kita minta makan mangkuk ayam contohlah dekat depan kita kan. Dia nak gagau jauh. Jadi dia minta tolong kita. Kita minta tolong ambil ayam tu boleh. Tangan kanan kita ni dah berlemoy. Tak jadi masalah, ambil tangan kiri, tolak dengan tangan, bukan tolak, maksudnya lapik dengan tangan kanan. Ni kita semua tahulah. Itu antara adab lah. Sebab tangan kanan kita ni dah berlemoy. Dah penuh dengan nasi dah. Dengan nasi, kari pun semua penuh dah ni. Jadi hak yang depan kita tu minta mangkuk lah, contoh lah depan kita tu. Jadi ambil lah dengan tangan kiri, lapik lah dengan tangan kanan. Begitu juga dengan cawan ke, garpu ke, sudu ke, hak mereka minta. Kalau betul, kalau tangan kita kanan ni dah berlemoy, ambil tolaklah dengan tangan kiri. Tangan kiri ni kita bagi, tangan kanan ni kita lah lapik. Satu lagi, cedok makan. Kalau kita makan seorang, cedok makan dengan tangan kanan. Pasal kita seorang. Kita nak cedok makan dengan tangan kanan. Tapi kalau kita makan berjemaah, kan tadi hadis menunjukkan pada kita semua nak kena bersebelah kanan. Tentulah bila kita makan berjemaah, kita nak cedok makan. Sedangkan tangan kanan kita ni dah berlemoy dah. Jadi macam mana nak buat? Kata guru kami Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Ustaz Zakaria Haji Ahmad ni abang kepada Menteri Agama sekarang, Ustaz Deri Haji Ahmad. Ustaz Deri Haji Ahmad tu abang dia Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria Haji Ahmad tu guru saya tu, mengaji di Batu Lapan dulu. Abang depa Datuk Haji Saleh Haji Ahmad, bekas mufti Penang. Ada abang depa lah, abang depa hak nombor 2 kot. Ni Ustaz Zakaria Haji Ahmad dia sebut dalam kebelah masa kami mengaji fiqh dengan dia, tak jadi masalah kalau kita makan ramai-ramai, ambil dengan tangan kiri, kerana menghormati yang ada di situ. Ambil tangan kiri, tolak lapik dia dengan tangan kanan. Tangan kanan ni sebagai lapik. Maksudnya kita tak nak menyusahkan ataupun menyebabkan orang lain dengan tangan berlemoh kita ni. Sebab kita pegang, takut orang lain tak lalu pula nak pegang. Kita kata takkanlah lagu tu. Ya,
Kalau tak ada, tak apa. Kita tak boleh baca orang yang duduk sekali jemaah dengan kita makan tu. Ada orang yang tak jadi masalah. Ada. Dan kalau kita makan tu semua duduk cedok dengan tangan kanan, habis lemuih sudu tu, tak jadi masalah kerana dia boleh terima. Kalau satu jemaah tu boleh terima lah hak yang kita cedok tu. Tapi kalau cerita kata tak, kalau ada seorang dua yang tak berapa nak gemar, tak berapa nak suka lah. Sebab nampak sangat macam kalau boleh kita, dia nak bersih. Maksudnya contoh, ambil tangan kiri, kemudian lapik, cedok, buh dekat kita. Kerana kita menghormati jemaah yang ada dekat situ. Itu maksudnya. Itu. Jadi inilah menceritakan kepada kita bahawa bila kita nak makan tu, mulalah semuanya di sebelah kanan. Ini hadis. Mula kanan, semua kanan. Hatta kita nak minum pun semua di sebelah kanan. Itu saja. Yang duduk, makan duduk, minum duduk, tu tak sabit. Cuma itu sebagai adab. Tak sabit mana-mana hadis, cuma itu sebagai adab. Adab bila mana kita makan, kita hendaklah makan dalam keadaan kita duduk. Jadi tak ada sabit, mana tak ada hadis yang menceritakan bahawa makan kena duduk, tak ada. Tak sabit. Jadi kalau sekiranya contoh dekat hotel, saya nak cerita. Contoh kat hotel, kita pergi satu seminar. Lepas habis seminar tu dia ada high tea. Kan? Dia ada high tea. Contohlah seminar pukul 8 sampai pukul 5 petang. Pukul 1 macam biasalah makan tengah hari. Tak. Pukul 10 dia ada makan, dia ada apa? Dia ada apa ni? Inilah minuman ringan kan. Dia bagi kuih je. Tak. Kat bilik seminar tu, kalau kita keluar, dia punya hotel ni dia letak makanan tu kat luar je. Tak. Kalau kita pernah pergi seminar, saya cerita ni pasal saya pernah. Bukan pernah, banyak kali dah. Tak? Bayangkan ustaz-ustaz ni, adalah seminar dah. Semua boleh, mereka bagi lagu tu pula. Tak? Saya tengok ada hak makam diri pun dah. Dah makam diri buat lagu mana sebab tak ada kursi. Kan? Sampai kita pun sekali makam diri, tengok ada seorang ustaz tu. Ui, kalau dia bahas bab nahu ni, ui, cukup alim. Dia bahas tentang grammar bahasa Arab ni, cukup alim. Masa makan tu, pukul 10 pagi tu, makan diri juga, alim, makan diri juga. Bukan pasal apa, kalau ada kursi kita duduk. Pasal tak ada. Jadi, ada hak yang berpegang pada adab ni, dia makan duduk lah. Ada yang bersila pun ada. Bersila atas lantai. Contoh, dalam bilik seminar tu. Kan? Kadang dia peletak kat belakang. Lepas habis makan-makan tu, lepas tu duduk balik seminar pula. Macam tu lah keadaan. Kalau kita pernah lalui kan benda-benda lagu tu. Jadi bab makan duduk diri ni tak disabitkan. Cuma yang boleh berdiri satu je, iaitu minum air zam-zam. Ini sabit dengan hadis Nabi minum air zam-zam ni dalam keadaan Nabi berdiri. Minum air zam-zam sunnah kita minum dalam keadaan berdiri. Tapi ada orang yang minum air zam-zam dia berdiri, kita marah pula. Dia kenapa berdiri ni? Kan? Maksudnya tak jadi masalah kalau dia nak minum dalam keadaan berdiri, dan itu sunnah sebenarnya. Ini cerita tentang duduk dan berdiri itulah. Cuma kalau kita makan, adabnya hendaklah kita makan dalam keadaan kita duduk, baru nampak sopannya. Kerana kita orang Islam ni terkenal dengan adab. Walaupun tak diceritakan dalam mana-mana sabit hadis sekalipun, kerana itulah tasawuf itu datang untuk menjadikan kita ni lebih kepada sopan dan beradab. Kalau tasawuf itu tak datang dengan kewajipan ilmu tasawuf tu, maka orang akan buat suka dia apa hak yang dia nak buat. Kerana itulah ilmu tasawuf tu datang kerana supaya kita ni lebih kepada beradab. Baru nampak kemah Islam tu. Itu cerita. Baik.
Hadis yang seterusnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihimus saghir wal kabir wal dha'if wal marid wa dhal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Sadaqa Rasulul Karim. Ruah al-Imam Tirmidzi an Abi Hurairah. Telah bersabdanya Nabi SAW, apabila jadi imam oleh seorang kamu, mahulah diringkaskan akan bacaan yang mana bukannya fardu. Kerana maklum, di dalam makmum yang banyak itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang daif, ada yang sakit, ada yang mempunyai hajat begitu begini. Dan apabila salat ia berseorang diri, hendaklah dipanjangkan sekehendak hatinya. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, apabila jadi imam oleh seorang kamu, ini hadis dia merujuk kepada imam. Ini Nabi ajar dan Nabi bagi tahu kepada kita tentang peraturan bila mana kita jadi imam. Mahulah diringkaskan akan bacaan. Diringkaskan bacaan ni bukan bermaksud baca contoh Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr Allahu akbar, ringkah terus. Bukan ringkah yang tu. Bukan ringkah macam kita tulis mesej tu. Kan? Kalau tak mesej kita selalu, kalau tak kita buat apa? X tu tak kan? Bukan ringkah jenis macam tu. Jadi ringkah ni maksudnya lagu mana? InsyaAllah kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita berhenti dekat dan juga mengambil atau memberi tanda situ dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 14.2. Terima kasih kepada ayah dan bunda saya yang sudi hadir ke dalam kuliah ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya di sini. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, telanjur kata, saya maaf banyak-banyak. Dan saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu solat berjemaah, yang selalu main mengaji, menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan saya, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti, insyaAllah. Sekian daripada saya. Wallahu ta'ala.